Lanskap politik Malaysia tidak pernah sunyi, malah lebih rancak sejak Mei 2018 dan kita dapat saksikan sejak Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih Kerajaan Persekutuan buat pertama kalinya ada beberapa power play ataupun pertukaran kerajaan sehingga wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional yang memerintah sejak 7 bulan lepas. Tetapi dalam masa sama, ini juga ataupun pergolakan politik ini juga sedikit sebanyak memberikan kesan kepada rakyat. Dan untuk mengetahui ataupun bercakap dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ibrahim Sufian. Beliau merupakan pengarah Merdeka Center, iaitu sebuah badan yang membuat tinjauan, sentimen dan juga survey kalangan rakyat berkaitan dengan isu politik. Selamat pagi, Ben. Selamat pagi. Ben, pertama sekali apabila melihat pengumuman terbaru oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan keadaan ketika ini, apa yang bermain di fikiran seorang pemerhati politik seperti Ben? Pertama sekali yang terlintas dalam bayangan saya adalah deja vu, di mana saya rasa kita pernah berada di tempat yang sama beberapa tahun dahulu, lebih kurang 12 tahun yang lepas. Tapi mungkin ada keadaan yang berbeza sekarang berbanding dahulu, di mana keadaan alignment ataupun komposisi politik di dalam parlimen itu lebih rapat di antara pembangkang dan juga parti pemerintah. Dan juga kita dengar desas-desus bahawa ahli-ahli parti di dalam pihak pemerintah juga mungkin ada rasa tidak puas hati dengan pemimpin semasa, dan ini mungkin membawa kepada perkembangan yang terkini. Ibrahim Sufian, kalau kita lihat power play ataupun pergolakan politik ini akhirnya memberi kesan kepada rakyat. Jadi bagaimana dengan sentimen rakyat ketika ini melihat kepada garis masa sejak Mei 2018 kemudian pada Februari awal tahun ini, apa yang berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Merdeka Center, apa sentimen awal rakyat berhubung dengan keadaan semasa ini? Ya, kalau kita lihat daripada apa yang sedang berlaku sejak daripada Mei 2018, terdapat ketidaksesuaian dari segi transition kepimpinan sebelum itu daripada Dr. Mahathir kepada penggantinya, dan itu memberi kesan kepada kelangsungan data dan juga keputusan-keputusan kerajaan, khususnya yang melibatkan pembangunan negara dari segi projek, dari segi kelulusan projek dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa di kalangan pelabur terdapat rasa tidak pasti sama ada pemimpin yang seterusnya akan meneruskan data daripada pemimpin yang sebelum itu, dan perkara ini secara tak langsung akan beri kesan kepada keadaan ekonomi negara, khususnya daripada segi iklim dan juga keyakinan pelabur, dan akhirnya terkesan kepada rakyat biasa, di mana peluang pekerjaan, perniagaan dan juga suasana ekonomi tempatan itu akan terus terkesan jika berlaku ketidaksesuaian dari segi kepimpinan negara. Untuk mencapai kerajaan ataupun mendapatkan kerajaan yang stabil, yang solid, yang mempunyai 2/3 sokongan di Dewan Rakyat itu bukan sesuatu yang mudah. Malah kalau kita lihat sejak 2 hingga 3 PRU yang lepas pun, bila kali terakhir, sukar untuk kita ingat kali terakhir sebuah kerajaan mempunyai sokongan yang solid 2/3. Tapi ini merupakan salah satu petanda bahawa demokrasi itu diraikan. Cumanya pada saat dan ketika ini yang mendapat kesan terus di bawah adalah end user, dalam konteks ini adalah rakyat itu sendiri. Jadi apakah yang terbaik untuk rakyat, masyarakat di luar sana untuk memastikan mempunyai kerajaan yang stabil, dapat mengembalikan keyakinan pelabur? Adakah pilihan raya umum ke-15 jalan yang terbaik di saat kita masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini? Ya, kalau kita lihat daripada apa yang sedang berlaku, kita berada di dalam keadaan antara dua pilihan raya. Dan pilihan raya yang dulu berlaku pada 2018 dan berlaku pertukaran kerajaan menerusi perubahan sokongan di kalangan ahli Dewan Rakyat. Jadi dalam konteks ini, rakyat sebenarnya tidak dapat berbuat perkara yang banyak, melainkan menunggu dan lihat
apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh pemimpin negara dan juga pihak istana. Dalam konteks apa yang sedang berlaku yang terdekat ini, kita akan melihat sama ada benarkah Datuk Seri Anwar benar-benar mempunyai sokongan majoriti dan beliau kena display, dia kena pamerkan sokongan tersebut mungkin kepada Yang di-Pertuan Agong, dan seterusnya kita akan melihat langkah seterusnya sama ada peralihan dibenarkan ataupun kerajaan ataupun parlimen diubah dan pilihan raya berlangsung. Daripada segi pandangan saya, dalam konteks demikian tidak ada sesuatu pun arrangement yang boleh memberikan kestabilan yang berkekalan, kerana kalau kita lihat dalam konteks politik semasa, tidak ada satu parti pun yang mempunyai kuasa ataupun pegangan majoriti yang begitu kuat. Jadi semuanya memerlukan coalition, bekerjasama dengan parti lain. Tetapi setiap parti itu mempunyai kepentingan yang berbeza, dan ini akan membuatkan tindakan dalaman dalam coalition itu sendiri untuk terlalu banyak mengkompromi dan akhirnya tidak banyak dasar-dasar dapat dilaksanakan. Jadi saya fikir sekiranya perkara ini berterusan, adalah lebih baik untuk pilihan raya terus dilakukan dan rakyat diberi pilihan untuk menentukan parti dan seterusnya pemimpin. Melihat kepada pertukaran kerajaan ini, apa keutamaan yang perlu diberikan kepada mana-mana coalition ataupun gabungan pun ketika mereka berada di kedudukan pembuat keputusan? Dalam konteks semasa, kalau terbentuk satu gabungan di kalangan parti-parti ini, mereka seharusnya mempunyai majoriti yang selesa, walaupun tidak mencapai 2/3, kerana itu memerlukan kerjasama terlalu ramai pihak dan kompromi yang begitu besar. Tetapi perlu ada satu majoriti yang selesa supaya setiap kali parlimen bersidang di mana undang-undang perlu diundi, ianya tidak menimbulkan kegusaran dan anxiety yang terlalu tinggi, di mana kestabilan kerajaan itu selalu dicurigai. Jadi dalam konteks ini, pemimpin sepatutnya mengutamakan national interest ataupun kepentingan kebangsaan daripada kepentingan sempit parti masing-masing. Tetapi kita faham bahawa dalam konteks politik ini, itulah punca kuasa, iaitu sokongan yang diberikan oleh konstituen mereka, dan mereka akan terus kekal untuk menjamin kepentingan tersebut. Dan saya fikir akhirnya yang perlu mereka lihat adalah apakah universal ni di dalam Malaysia ini. Saya rasa dalam konteks semasa ialah untuk terus memelihara kesejahteraan umum, khususnya daripada gejala pandemik ini, dan pada masa sama mengurus supaya ekonomi, dasar-dasar yang sesuai dapat dilaksanakan supaya ekonomi kita terus berkembang. Dan saya rasa cabaran kita masih lagi belum selesai bagi segi konteks nasional, kerana cabaran pandemik ini terus berada di luar sana dan akan memberi kesan yang direct kepada negara dan juga rakyat kita.